Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 1 November 2023, hari baru, bulan baru untuk anda, untuk setiap wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Harapnya hari ini lebih banyak senyuman, lebih banyak positiviti yang disebarkan insya-Allah. Namun juga di sebalik segala senyuman dan keceriaan, keprihatinan kita harus jaga terus diperkasakan kerana apa saja pembacaan atau rujukan setiap pagi Fatin tentang apa yang berlaku di antara Israel dan juga Palestin. Antara yang membuatkan hati saya berdebar-debar setiap pagi untuk bangun dan melihat apakah berita terbaru dan terkini. Dan apa antara yang terkini adalah serangan ke atas kem pelarian Jabalia yang telah mengorbankan sekurang-kurangnya 400 orang. Dan ini juga dikatakan sebagai beritanya di mana antara yang terbesar. Dan ini juga dah rentetan kepada apa yang berlaku sejak awal 7 Oktober tempoh hari. Ya, Gaza kini jadi kubur ribuan kanak-kanak. Kalau boleh kita sentuh sikit, yang mana di sebenarnya Gaza yang menjadi kubur bagi ribuan kanak-kanak. Ini adalah laporan daripada PBB. Semalam dikhawatiri lebih ramai yang akan maut kerana kekurangan air, dan ini sebenarnya bukan ini sahaja, sebenarnya meluaslah kan dari satu punca ke satu punca yang lain, yang membuatkan kita semua agak buntu sayu melihat berita-berita yang dikeluarkan ini. Namun dari semasa ke semasa juga kita harap bantuan dapat disalurkan, dan di antara cara bagaimana kita dapat membantu dan membuktikan keprihatinan kita dan berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin. Jadi Media Prima telah mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Jadi hulurkanlah bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin. Anda boleh hulurkan melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun bank seperti yang tertera di kaca TV anda, sama ada di akaun bank muamalat di 1401080008844715 atau di Maybank 564276510331. Dan ini merupakan salah satu cara, dan kita jangan lupa juga bahawa antara senjata terbaik untuk orang mukmin adalah doa yang berterusan. Jadi kita terus mendoakan supaya keadaan ini kembali reda dan selamat untuk semua pihak. Baik Fatin, selesai tentang itu, dan kita juga ada nak berkongsi sesuatu yang mungkin berita baik bukan saja untuk anak-anak peminat tetapi juga yang dewasa. Yang ini saya dah saksikan. Anak awak suka ni? Anak saya dan saya sendiri pun suka sebenarnya. Di mana bagi anda yang nak menang barang eksklusif Transformers yang berada di hadapan ini, akan kami akan tunjukkan sebentar saja lagi. Bermula 6 November ini, tonton Transformer Earth Spark dalam peraduan tonton dan menang. Anda hanya perlu mengenal pasti watak Transformer yang mana muncul di skrin TV anda. Kemudian hantarkan jawapan di www.jaguhkartuntv9.com.my beserta slogan yang kreatif. Ya, dan tarikh peraduan bermula 6 November sehingga 4 Disember 2023. Jadi nantikan Transformers Earth Spark setiap Isnin jam 6 petang hanya di TV9. Yang penting, janji happy. Baik. Itu dia. Transformers. Boleh pilih lah yang mana satu nak aku. Itu Optimus Prime. Wow. Yang kuning tu Bumblebee nama dia. Comel je kalau kita berdapat satu collection tu kan. Okey, Transformers tu yang truck tu, Bumblebee tu yang kereta sport tu kan. Okey, jadi jangan lupa untuk menyertai peraduan apa yang kami baru saja kongsikan sebentar saja tadi. Okey, seperti mana biasa hari ini hari Rabu, kita akan ada satu topik yang sangat menarik, topik yang saya nak ajak semua penonton berdebat. Kami akan kongsikan kenapa macam tu Maksudnya dia bersedia untuk berdebat. Saya ada pendapat saya sendiri mengenai ini. Ya, betul. Salahkah wanita? Sekejap lagi kami kongsikan. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dahulu. Lama dia tak buat kemunculan ni. Kita nak bersama dengan Apek Tajudin dengan lagunya Jambangan Cinta. Jom kita dengarkan. Silakan.
Jambangan Cinta. Itu dia kemunculan kembali Apek yang mana bekas juara Mentor Millennia 2019. Betul Apek? Betul. Apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Apek. Okey, ini merupakan bawah tangan terbaru setelah kira dah lama juga tak ada lagu baru. Lagu baru dah dekat setahun jugalah. Dekat setahun. Kira agak lama juga, tetapi okey, tapi mengambil keputusan untuk mengetengahkan untuk kali ini ataupun sekarang ni. Jadi dengan lagu Jambangan Cinta ni, adakah memang ini waktu yang dinanti-nantikan ataupun bagaimana? Macam lagu Jambangan Cinta ni saya cari lama dah lagu baru sebenarnya. Sebelum ni saya keluar, ni single keempat saya. Okey. Sebelum ni keluar dah lagu-lagu yang saya ni jiwa rock and roll sikit. Tapi ada juga orang request nak lagu yang kata lagu ballad lah. Untuk anak muda macam lepas keluar Mentor ni mesti nak kena lagu ballad kan. Betul-betul. Jadi pun saya pun cari lagu ballad untuk macam anak muda macam saya memang minat. Betul-betul. Tapi lagu dia boleh dikemukakan. Ada orang kata tarikan dekat situ. Okey, ceritakan juga Apek bagaimana agaknya pembikinannya, proses sehingga jadi pencipta lirik. Macam lagu ni dicipta oleh Apik Projector Band. Okey. Lirik dia daripada Putri Yana. Dan lagu ni juga sebenarnya dia vibe Indonesia sikit. Saya buat jalan cerita dia pun bukan maksudnya bermaksud kalau kau tengok dekat video ni dua orang wanita yang kata dia jatuh cinta dekat satu orang tu. Alamak, tapi dia berebut lah, dia berebut. Tapi salah tiga segi. Cinta tiga segi. Dia bukan berebut sangat. Dia sebenarnya dia salah sangka. Salah sangka dekat perempuan tu. Perempuan tu ada bagi bunga dekat tunang kawan dia ni. Dia terserempak benda tu. Okey. Adakah ini kata cerita sebenar ke ataupun dah diolahkan ataupun ini memang ilham Apek? Ilham daripada ni lah. Jalan cerita daripada pencipta lagu tu lah. Okey, baik. Dan kalau tadi Fatin dah sempat juga bila tengok video dia kata cantik. Cantik shot dia Apek. Mungkin boleh ceritakan
ceritakan juga tentang penggambaran video klip ini di mana dan bagaimana? Ini tempat salah satunya di Kedah. Sik, di Sik. Kampung Kura nama dia. Kampung Kura. Tempat ni dia macam ala-ala Thai sebenarnya, ala Thailand punya. Dia punya nama tempat ni Rock Village. Di atas bukit. Saya pun tak tahu tempat ni sebenarnya. Ni kali pertama saya naik. Tapi memang cantik. Dia kena dengan lagu tu. Okey, apa pula harapan Apek untuk naskah terbaru ni? Harapan saya untuk akan datang lah. Saya nak keluar lagu lagi. Lagu yang macam... Nak tunggu setahun lagi ke? Mungkin tak sampai setahun? Dah masa terdekat lah. Dah masa terdekat lah. Sebab lagu ni pun Alhamdulillah lah. Sambutan dia luar biasa lah daripada orang luar sana yang support. Tapi Apek, yang menarik perhatian saya tadi, Apek kata jiwa rock and roll. Kemudian ni tengah cari lagu balada. Kenapa mengambil keputusan, tiba-tiba aku rasa nak buat lagu balada ni lah kan? Sebab sifu saya lah. Sifu saya, Abang Zama, dia bagi tahu sebenarnya Apek kena keluar lagu ballad sikit. Sebab sebelum ni memang saya banyak nyanyi lagu ballad. Tapi keluar dengan lagu yang lari daripada ballad tu, dia agak sukar lah untuk suara anak muda macam saya ni. Bukan suara anak muda, suara unik macam saya ni. Jangan malu-malu. Macam dengan lelik, layan perasaan kan. Okey. Dan di mana agaknya mereka, khususnya peminat-peminat Apek sendiri, yang lama dah tak dengar, di mana mereka boleh dengarkan? Dan mengikuti perkembangan. Boleh dengarkan lagu saya di YouTube, Aries Music. Saya lagu Jambangan Cinta. Dan juga boleh follow saya di TikTok dan IG, Apek Tajudin Official. Kita dah terakan di situ, Apek Tajudin. Tetapi Apek tidak sampai di sini saja. Pada beliau akan bersama dengan kita juga untuk perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita nak buka perbincangan kita, Pek, nak tanya. Pek, topik kita hari ini, salahkah wanita berduit? Okey, jawab Pek sikit. Kalau saya tak salah sebenarnya. Tak salah. Kalau saya, tapi jangan. Tapi ada tapi. Tapi kalau bezakan lelaki dengan perempuan, dia lain sikit cara pembelanjaan dia. Dia bagi sikit tipsnya. Dia bagi sikit. Ini pembukaan kepada perbincangan kita sebentar saya lagi bersama dengan tetamu-tetamu lain. Jadi topik kita ini, salahkah wanita berduit? Jadi lontarkan sebarang komen anda bersama kami di Facebook Wanita Hari TV3, dan juga jangan lupa kami juga ada Instagram dan juga TikTok yang boleh follow kami di sana. Saya rasa ini perbincangan yang sangat panas dan juga hangat kejap lagi. Jadi kaum-kaum wanita, ayo kedepankan diri anda untuk hantarkan pandangan anda, sama-sama kita dalam perbincangan kejap lagi. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jadi salahkah wanita berduit? Fatin banyak duit tak ni? Salah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kaulah wanita terbaik. Itu adalah benda yang patut dielakkan walaupun kita berduit ataupun kita lebih kaya daripada suami kita. Sebab kita kena respect suami kita, kita kena sayang suami kita. Kaya macam mana pun, suami kita mesti another level daripada kita. Kita kena tahu yang suami masih kena provide makan minum, tempat tinggal, baju, semua kena ada. Once a month mesti kena ada bagi nafkah. Macam mana dah dijanji masa akad nikah. So I rasa we have no rights, kita sebagai perempuan yang berkejaya, yang ada duit, yang suami bagi kita bekerja mencari duit yang lebih kaya daripada suami kita boleh maki suami kita. Itu adalah, memang semua orang tahu itu adalah dosa besar. Selagi suami kita tak ampunkan dosa kita, selagi itulah kita akan menanggung dosa tu. Entah lepas kita maki laki kita, sekejap lagi kita mati, kita tak tahu. Jadi kita akan tanggung dosa besar tu, silap-silap masuk neraka terus, daripada kita dapat masuk syurga, ke neraka lah kita. So kita kena berhati-hati bila kita bercakap dengan suami kita, walaupun kita tengah marah sangat-sangat. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes. Dia sebenarnya Macam mana? tak salah wanita nak berduit. Tapi nanti sekejap lagi saya sambunglah.
Awak macam mana rasa sebagai seorang wanita berduit? Oh, saya senang je. Dia ada orang kata mutual understanding. Lepas tu kita dalam perkahwinan ni kita dah deal daripada awal tu, kita susah senang bersama. So jadi kalau kita ada lebih kita kongsi. Yang penting apa matlamat dalam hubungan rumah tangga tu jalan. Tapi dalam masyarakat pelbagai kisah yang berbeza-beza. Betul. Kita kongsikan sebentar saya lagi. Okey. Antaranya yang dah juga berkongsi pendapat mereka. Ini dia Farhan, terima kasih. Dia kata tidak salah wanita berduit. Yang salah ialah wanita tidak reti jimat duit. Nampak? Suka pergi shopping banyak sehingga tiada duit untuk beli barang keperluan asas. Tengok Farhan dah cakap ni, saya setuju dengan dia. Farhan, tak semua orang macam tu. Okey, tak apa. Saya ada ni, wakil saya Fuhalija Hanif. Assalamualaikum Fahrin dan Fatin. Waalaikumsalam. Semestinya wanita perlu berduit. Saya setuju. Bukan sahaja untuk keperluan harian, malahan perlu dikala kesusahan dan keadaan terdesak. Betul. Okey. Saya setuju sangat. Kita akan teruskan perbincangan kita bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini. Okey, bersama dengan serba biru. Ya. Sama kita hari ni, Abang. Binda, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. So jadi ada dua wanita di sini, Binda dan seorang lagi kita bersama dengan Datuk Dr. Hardina Haliza Siraj selaku Perunding Motivasi Kekeluargaan. Dan bersama dengan sahabat kita tadi. Ya, sekali lagi. Daripada awal tadi. Okey, Apek, terima kasih bersama kita. Apek juga seorang suami yang kita pun sempat bersembang tadi, isterinya adalah seorang suri rumah. Okey. Awak nak buka daripada yang mana satu dulu? Okey, kita tanya Binda dulu lah. Binda seorang wanita berduit. Cuba. Amin. Okey, Binda, topik kita hari ini, salahkah wanita berduit? Kita nak sentuh dari segi keseluruhannya lah. Kita melihat kepada macam-macam yang berlaku sekarang ini kan. Kalau dari segi faktor ekonomi ataupun cabaran ekonomi sekarang ini, wanita perlu pergi kerja. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Sebab pada Binda sebagai seorang isteri, sebenarnya atas persetujuan bersama. Macam Binda daripada awal kahwin dengan suami, alhamdulillah dah masuk ke nak masuk ke 15 tahun dah kahwin. So daripada awal tu memang dah bersetuju untuk sama-sama bekerja. Contohnya bila kita tinggal di bandar, memang kita tahu living cost kita sangat tinggi sebenarnya ya. So kalau kita nak berharap pada suami sahaja, bukan tak boleh tapi kesian kat suami. So contohnya sebagai isteri saya lebih kepada niat untuk membantu. Dan kita juga kena percaya sebagai seorang orang kata isteri, seorang ibu, sebagai seorang muslim, kita kena percaya rezeki itu Allah datangkan pada sesuatu rumah tu, contohnya keluarga tu, mungkin kadang-kadang ada lebih pada suami, ada lebih pada isteri. Jadi kalau lebih pada isteri tu, saya letakkan keyakinan dan kepercayaan saya, rezeki datang Allah bagi, mungkin asbab makbulnya doa suami. So sebagai isteri kita kena tahu limit kita sebagai seorang isteri. Maksudnya suami itu adalah utama. Jangan abaikan tanggungjawab kita dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Sebab Binda pun dah ada 2 cahaya mata, dah besar-besar pun. Tapi dalam bekerja tu kita kena komunikasi tu sangat penting. So macam bila berkahwin memang kena dengan izin suami, dan Binda lagi selesa dengan suami. Dan contohnya bila suami ada perniagaan dia buka perniagaan sendiri, Papa Jalan Kucing, Binda memang orang yang akan selalu ada di belakang dia. So bila Binda involve dengan bisnes Binda sendiri pula, bisnes perniagaan saya untuk tudung, branding saya sendiri, Binda Lavinda, suami ada di belakang saya. So bersama-sama. So apa yang Allah bagi tu kita tak pernah rasa macam ini lebih, ini kurang ke apa ke. Sama-sama. So kena sama-sama bantulah. Tapi kalau seandainya Allah rezekikan lebih pada suami contohnya kan, sampai kat isteri tu tak perlu bekerja, alhamdulillah. Itu rezeki mungkin lebih yang Allah bagi pada orang tu. So setiap rezeki yang Allah bagi tu tak sama. So kita kena selalu bersyukur. Dan setiap perancangan orang juga berbeza-beza. Cukup semua. Itu macam Apek tu. Sebab tu isteri tak bekerja. Okey, kita nak tanya juga. Awak lah tanya. Okey, Apek. Kita tengok dalam keadaan macam ni. Okey, mungkin 2 situasi berbeza. Cantiklah ni. Okey, bila bekerja, Apek mengambil keputusan saya pasti untuk isteri menjadi seorang suri rumah tangga. Tapi katalah kita diberikan satu situasi berbeza. Tiba isteri cakap, "Bang, Kota Bayang, I nak bekerja lah, I nak cari duit sendiri." Jadi macam mana kita nak jawab, dan sebenarnya bagaimana tentang keputusan yang sekarang ni ada ni? Macam saya, isteri saya pernah nak bekerja. Sebelum ni dia kerja. Saya bagi dia kerja dulu. Masa awal-awal kahwin. Sebab saya pun masa tu kerja bukan kerja hakiki lah. Kerja yang menyanyi tepi jalan tu. Basking. Jadi dia pun macam kakak juga. Dia nak menolong suami. Jadi sama-sama kerja. Tapi dalam masa yang sama, dekat situ saya rasa dari segi pendapatan hasil saya lagi rendah daripada isteri saya. Isteri saya sebab dia kerja yang bergaji tetap lagi tinggi. Jadi kat situ saya rasa macam kurang sikit duit nafkah saya bagi kat dia. Dekat situ
jatuhnya macam isi saya adalah sedikit macam tak berapa nak sampai target yang saya nak bagi tu, tak sampai target nak rasa duit nafkah tu. Jadi tak cukupnya sebab keredaan isteri. Dekat situlah saya ambil keputusan untuk isteri saya duduk rumah, biar saya je kerja, saya struggle seorang. Dan lagi semangatlah bila isteri saya duduk rumah, saya nak lagi cari duit kat situ. Lama kelamaan isteri saya pun dah selesai duduk rumah lah, jadi saya tak bagi dia kerja. Memang apa-apa pun kalau dia nak meniaga ke, saya bagi je dia meniaga. Meniaga online ke apa kan. Betul. Cari duit tepi ke. Jadi sampai sekarang lah saya kalau apa-apa biar saya je cari duit. Isteri duduk rumah je, layan saya balik, saya nak makan ke apa, itu dia standby juga. Kemudian anak pun ada 2 orang kan, boleh beri dukungan kepada anak. Tapi ini antara yang indahnya, yang menariknya, di mana situasi berbeza-beza tetapi persetujuan, perbincangan dan keredaan suami dan isteri sebenarnya tentang bersetuju ni. Betul, dan saya boleh kaitkan juga kalau ini berkenaan dengan apa yang saya faham, yang mana ada persefahaman dan juga orang kata keterbukaan isteri. Tak apa, kita dengar, kita tahu kenapa kita buat macam ni dan sebagainya. Tetapi ada juga dalam kalangan masyarakat kita ni, doktor, yang mana dia ada kelulusan, dia boleh bekerja dengan bagus. Suami punya pendapatan mungkin bukanlah nak cakap sikit, tetapi cukup-cukup saja. Dan isteri ni dah tawarkan untuk membantu, tapi suami kata duduk dekat rumah. Dan bila dekat rumah, dia ada masalah keuangan yang sangat-sangat kritikal, dan ini sebenarnya membuatkan rumah tangga tu lagi orang kata bermasalah. Adakah disebabkan duit juga membuatkan seseorang individu tu menjadi ego? Menjadi berantakan. Kan? Saya suka nak jawab soalan ni dengan satu kerangka bahawa kita perlu ada kesejahteraan keuangan. Financial well-being. Farin, kita ada kesejahteraan holistik yang di mana ada 8 dimensi. Salah satunya adalah kesejahteraan keuangan. Jadi kita hari ni kalau doktor sendiri pun kita tak cakap pasal kesihatan je tau. Kita cakap pasal kesejahteraan, well-being. Maknanya lebih lagi daripada sekadar tak ada penyakit. Dan kalau kita tengok kesejahteraan keuangan dia ada 3 ciri dia. Dengar betul-betul ni Farin. Saya dengar. Saya tu. Dengar kesejahteraan keuangan ni untuk semua tau. Lelaki, perempuan, keluarga atau orang single. Pertama, dia mesti ada cukup saraan untuk keperluan dia. Makan, pakai pakaian, tempat tinggal. Itu satu. Yang kedua, dia mesti ada 3-3. Dia bukan boleh 1 atau 2 atau 3. Dia 1, cukup saraan tu, maknanya kalau ada duit gaji kan, Apex ke ataupun pendapatan, cukuplah untuk keluarga tu. Kedua, mesti ada untuk kecemasan. Tadi Fatin sebut kan, mesti ada wang lebih untuk sebarang kecemasan. Tak boleh nanti bila ada katalah mak kita sakit, tayar botak kan, nak kena ni kena berhutang. Yang ketiga ni penting. Maknanya ada lebihan keuangan untuk kita enjoy duit tu. Maknanya untuk rekreasi kita kan. Kata orang perempuan nak me time, dia nak tengok ada handbag kan. Tak kira lah berapa harga, kalau dia mampu dia nak beli, dia boleh beli. Ataupun nak pergi holiday sekejap. Atau yang satu lagi, dia tengok Palestin punya ni, dia nak menyumbang. Bagus. Yang itu baru dinamakan kesejahteraan keuangan. Kalau kita bincang dalam perspektif ini, soalan salah ke tak salah ke, orang lelaki ada duit, orang perempuan memang tak perlu ada pun. Sebab kita semua perlu kesejahteraan keuangan. Handbag sebahagian beri kesejahteraan ke macam mana tu? Rasa Jai kalau dengar ni dia memang suka. Okey. Tapi cukup menarik. Mungkin kita tak tambah, tapi kita kena faham juga. Ini sebenarnya satu definisi yang subjektif kepada setiap individu berbeza. Sejahtera tak semestinya mewah. Mewah tak semestinya sejahtera. Jadi kita dengar dulu pendapat orang ramai di luar sana. Takut kan? Kita dengarkan. Bagi saya, wanita tu perlu ada duit, sebabnya bukan nak kata kita merajakan duit, tapi duit tu untuk survive di dalam dunia. Dia sebagai alat lah. Pada saya, wanita itu berkerjaya atau tidak, berada di rumah atau keluar, membanting tulang dari pagi atau sampai ke petang, di mana pun dia, jika dia mampu untuk berdikari, why not? Walaupun dia berada di rumah, jika dia mampu untuk menjana income dia sendiri, kenapa tidak? Kan? Jadi kita diajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, mencari peluang dan ruang yang ada. Orang kata perempuan bila dah ada duit akan sombong, akan belagak. Tak tahu. Tapi kadang-kadang duit yang perempuan ada tu, dia akan tolong backup untuk
untuk rumah tangga, untuk keperluan asas keluarga. So, dia sebagai satu ada extra untuk kita guna untuk me time. Contoh kan, macam contoh saya nak beli apa-apa sendiri untuk diri saya. Ataupun saya rasa saya hari tu saya dah penat dekat rumah kan. Saya rasa macam saya nak pergi spa, saya nak pergi memang tempat yang saya rasa boleh releasekan tension saya. At least saya tak perlu minta dekat suami saya. Okey, kita tak boleh nafikanlah itu pendapat mereka yang mana ya. Tapi saya pasti awak berduit awak tak sombong lah. Saya nampak memang tak sombong. Saya belum. Sebab apa? Sebab apa saya tak sombong? Sebab saya pernah berada dalam keadaan yang sombong. Bukan sombong. Kita berduit, kadang-kadang kita tak tahu setinggi mana kita berduit. Kadang-kadang nak jadi disebabkan ekonomi ke apa, kita tak ada kerja ke apa kan, kita memang di bawah. Jadinya bila kita ada duit tu kita kongsikan bersama-sama. Walaupun lelaki tu sebenarnya CEO ke mana-mana company kan, kalau dia holding ke kan, kalau mungkin nak disebabkan dia sakit dan sebagainya, isteri yang akan memikul tanggungjawab itu. Saya fikir yang itu je lah. Satu yang bagus. Okey, Binda, kita nak tanya juga macam mana agaknya kalau mungkin di luar sana mereka ni seorang suri rumah, tetapi kita memanglah kita mentaati suami, tetapi kita juga perlu memberi nafkah dan juga membantu keluarga kita, ibu bapa kita. Jadi kalau kita seorang suri rumah, adakah semua suami mampu untuk nak memberi, nak ambil tanggungjawab tu? Pandangan Binda sendiri. Sebenarnya Binda start dalam industri daripada Binda umur 12 tahun tau. Semua orang kata kita dah bekerja daripada situ kan. So saya memang saya memang seorang yang sangat kuat bekerja. Daripada saya sekolah sampai habis sekolah, dengan benda yang saya buat apa benda semua, saya memang sejenis yang sangat berdikari. Dalam keluarga walaupun saya anak nombor 2, yang saya ada abang, tapi peranan saya tu macam anak sulung. So saya memang jaga, saya sangat protektif dan jaga family saya apa benda semua. So antara salah satu sebab kenapa kita sebagai seorang wanita, kita kena berduit, kita kena kerja, sebab bukan untuk diri kita semata-mata. Sebab untuk kita membantu keluarga kita. Contoh macam Binda tak suka menyusahkan sesiapa saja, especially suami, untuk fikir katalah family kita kan. Binda rasa di kalangan family kita banyak yang susah apa benda semua kan. Dan mungkin saya pula ada satu hobi yang memang suka juga, maksudnya suka buat program-program yang kemanusiaan, nak bantu-bantu orang. So saya takkan susahkan dia. Cuma ada satu kekurangan saya tu, kadang-kadang mungkin saya terlalu boros, tak fikir. Perempuan kan ikut emosi kan. So nak bagi apa benda-benda semua. So bila adanya suami, dia akan guide saya. Okey, you kena kontrol sikit kat sini. Tapi bila kita ada duit sendiri, orang kata mudah. Maksudnya bila tiba-tiba contohnya mak kita perlukan duit, adik-adik kita perlukan duit. So kita tak perlu nak fikir, nak stres-stres. Dan memang Binda seorang manusia yang tak suka stres. Saya suka kalau ada masalah, saya suka settlekan problem tu. Dan memang duit ni bukan kata kita nak apa orang kata bertuhankan duit. Tak, tapi memang duit tu kita tahu boleh memberi keharmonian rumah tangga, kesejahteraan, keharmonian rumah tangga dan juga orang-orang di sekeliling kita. Cuma mungkin stres tu lebih sikit dekat kita. So macam mana kita nak atasi stres tu? Kita ambil balik pada basic kita. Memang kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Kita memang kena jaga ibadah kita, dan kita kena percaya yakin rezeki tu Allah dah tetapkan. So kena selalu letak sangkaan yang baik pada Allah dan selalu doa. Dan percayalah setiap kali kita bantu suami kita ke, kita bantu mak ayah kita ke, adik-beradik kita atau adik-beradik suami kita atau sesiapa saja, rezeki tu tak pernah putus. Binda cakap betul. Binda daripada Binda start dengan zaman-zaman nasyid soleha dulu, sampailah saya keluar, sampai orang kata ada time kita job, kita kan tak menentu. Kadang ada syuting, ada berlakon. Binda buat bisnes. Macam sekarang Binda sibuk dengan travel, dengan umrah. So Binda akan pergi umrah pada 8 November nanti. Tapi rezeki Allah bagi tu macam berperingkat. Awal-awal boleh pergi umrah bawa mak, lepas tu bawa ayah kandung tiri. Lepas tu boleh bawa adik. Maksudnya boleh bawa family, boleh bawa anak-anak. Dan saya sangat yakin dan percaya itu sebab kita berkongsi rezeki dengan orang lain. So kita kena tetap bekerja lah. Saya memang suka kerja. Ataupun berlapang dada je untuk kita kongsi rezeki itu dengan orang lain. Betul. Tapi balik macam ni, komunikasi dan persetujuan jugalah. Tapi ini mungkin menjadi satu isu juga. Datuk, apabila sebenarnya kita dah bersetuju, okey, awak boleh bekerja, sama-sama cari duit. Okey, tadi ada penonton kita kata, oh ya ke perempuan akan jadi ego, perempuan akan jadi besar kepala kalau dia ada duit, tu satu. Dan kemudian ada juga situasi kadang-kadang rungutan isteri pula, bila isteri dia terlalu pandai cari duit pula, suami pula ambil kesempatan pula. Dia pula kata, oh semua terurus, semua apa semua. Jadi macam mana kita nak menyeimbangkan? Baik. Saya rasa apa yang Binda kata tadi, bahawa rezeki tu datangnya daripada Allah. Allah pinjamkan kat kita. Dan kita kena uruskan. Dia mungkin datang lebih kepada suami, mungkin ada yang lebih kepada isteri. Tetapi kalau dalam kajian tunjukkan, kalau keluarga tu dua-dua bekerja, dia panggil dual earners. Bila dibandingkan dengan keluarga yang hanya sama ada bapanya saja bekerja atau isterinya saja, didapati bahawa keluarga yang dual earners ni antara yang paling
menyerlah adalah dalam konteks pendidikan anak-anak dia. Rupanya bila isteri tu bekerja, kebanyakan isteri akan bagikan banyak keutamaan kepada pendidikan anak-anak. Jadi itu pun memang jelas kan kalau kita tengok di kalangan kita juga. Tetapi tentang yang nak ambil kesempatan ni, saya rasa itu apabila tidak ada rasa tanggungjawab, bahawa dalam Al-Quran kata ar-rijal qawwamun 'ala nisa, kan, lelaki itu dia sebenarnya menjadi penjaga kepada kebajikan dan keperluan keluarga dia. Jadi oleh sebab tu bila itu berlaku, dan ini nasihat saya sebenarnya setiap kali bila kalau antara suami isteri ni dua-dua berduit, duit suami untuk apa? Adalah untuk sara makan pakai. Itu dulu. Yang wajib dululah. Keperluan. Kemudian isteri ni dia top up. Betul. Tapi jangan terbalik. Kalau terbalik ni lah yang jadi masalah ni, isteri pula yang bagi beras, isteri yang beli ikan apa semua. Suami pula apa mula rasalah dia kaya pula. Dan kawan-kawan kita beli beras. Kita beli beras kan. Lepas tu perempuan cakap, apa pula dia beli beras Beli beras siapa yang masak? Itu yang Apex dia rasa lebih termotivasi apabila dia yang cari makan. Tapi sebenarnya itu adalah fitrah saja. Isteri bersandar pada suami, dan suami ni kita memang menjadi memenuhi keperluan ataupun provider sebenarnya. Okey, dan mungkin nak tanya juga, ini mungkin terms ni popular dalam kalangan kita semua. Duit suami, duit isteri, duit isteri, duit isteri. Betul ke, Pak? Sebenarnya yang ujung tu betul lah. Betul lah. Saya tak boleh nak cakap apa lah. Itu saya betul. Duit isteri, duit isteri. Duit suami, dalam bahagian duit suami ada duit isteri. Nafkah lah. Itu je lah saya boleh jawab pun. Maksudnya Apek setujulah. Maksudnya kalau pendapatan isteri tu itu suka hati awak lah awak nak buat apa, awak nak beli apa. Tapi dari segi pembelanjaan bezalah lelaki dengan perempuan. Dia punya beli tu kan. Barang kita kena beli beras. Barang sepadan dia lain lah. Dengan sepadan lelaki. Itu je lah beza. Okey, Apek, tak apa. Katalah situasi Apek sekarang macam ni tau. Tetapi katalah isteri minta izin ataupun mungkin cabaran ekonomi membuatkan rasa macam rasanya kita dua-dua dah kena kerja. Katalah. Okey, apa pesanan kepada isteri kalau awak nak bekerja, bekerjalah. Tetapi mungkin apa pesanan seorang suami kepada isteri? Kalau isteri nak cek duit ni. Kalau dia nak bekerja, dia tak boleh kerja macam pergi office ke apa. Saya tak suka macam tu. Saya suka dia bekerja, dia kerja dengan saya. Saya yang bergajikan dia. Okey. Gitu. Maksudnya Apek suka maksudnya ada keberadaan isteri tu. Ya. Faham. Macam zaman PKP dulu, saya bekerja, duduk di rumah. Saya tak boleh kerja di luar, dia pun sama juga. Jadi saya kerja buat jual bandar itu hari jalan live. Dia bekerja dengan saya. Kerja dia hanya packing apa semua. Tapi yang bergaji gaji itu lain, nafkah lain. Lagi double. Berduit tetap berduit. Duit tu dah jadi isteri. Okey. Maknanya ini adalah komunikasi antara suami dan isteri di mana sekarang pun sebenarnya dah banyak boleh bekerja sendiri, bekerja online, fleksibel dan sebagainya, tapi kesejahteraan keluarga tu menjadi keutamaan. Okey, boleh ke nak baca komen daripada penonton kita? Ini daripada saya nak baca Amin Nuruddin. Assalamualaikum. Wanita perlu ada side money. Ini lelaki Amin nama dia cakap Okey, dan tapi yang best saya pesan kadang ada pasangan ambil kesempatan minta duit dari pasangan atau isteri bila tahu dia ada side money. Ini Amin cakap lah. Maksudnya tadi kita dah sentuh berkenaan dengan pasangan yang mengambil kesempatan. Tadi lelaki Okey. Ni perempuan dia. Saya percaya dia. Ara Rafi ni perempuan, saya rasa ni gambar perempuan dia. Okey, betul. Ara Rafi ni pula, saya ada orang perempuan cakap tau. Okey. Kejayaan isteri atas redha suami. Pakai modal suami dan doa suami. Okey, betul. Jadi itu mungkin kepada Datuk lah sebenarnya. Macam-macam isteri ni nak cari duit ataupun bagaimanapun, apa tak kira lah dia berduit sekalipun, sebenarnya suami menjadi tunjang. Dengan pesanan tu. Saya rasa apa-apa pun innamal a'malu binniat. Semuanya bergantung pada niat kita. Jadi kalau kita lah isteri sebenarnya bekerja atau isteri nak duduk di rumah, semuanya bergantung pada niat. Jadi kalau yang isteri yang bergerak suri ni, ingat Farin dan Apek, suri itu datang dari perkataan permaisuri. Jadi suri ni adalah wanita yang paling tinggi kedudukannya dalam rumah tu. Jadi kalaulah kata suri ni yang kena menyental lantai tu, yang kena basuh pinggan mangkuk semua tu, sebabnya suami mungkin tak dapat nak sediakan orang lain untuk buat kerja tu, kena bayarlah adalah. Ini kena potong ni apa Datuk cakap ni. Sebenarnya kalau ikut kajian, suri rumah ni stay at home mom, dia punya worth gaji dia
Ya, asas adalah $1,000 sebulan. Oh, love. 4,700. Alamak. Kak Lina. Dan kita PM tepi. Ni belum habis. Tu belum allowance lagi tau. Belum allowance lagi tau. Ada allowance kerayaan. Buat kira-kira. Tuan anak. Kak kata. Jadi kalau ikutkan, mungkin 7,000 ya sebulan. Untuk gaji seorang isteri. Dan Dok, bila dapat semua benda tu pula, ini mesti kena share bila kat semua dapat orang semua ni. benda tu pula, isteri akan gembira. Betul. Dan bila gembiranya isteri, memang rumah tangga tu lebih harmoni. Happy wife, happy life. Itu kita setuju lah, Bek. Betul lelaki ni takkan happy, takkan bahagia kalau isteri dia tak bahagia lah. Betul. Cakap lah. Tak boleh Tak cakap. ada. Betul. Itu kita memang mengalah lah tu. Farin, kita bukannya nak 7,000 tak. Yelah. Tetapi ada dekat situ penghargaan. Betul. Terima kasih sayang. Hari-hari cakap terima kasih pun tak apa kan. Betul. Saya bukan setakat terima kasih. I love you, sayang. Faham. Okey, tapi macam mana agaknya untuk kita nak dapatkan persefahaman kalau selalunya lelaki ni macam awak kena mentaati saya, dengar cakap saya dan sebagainya tanpa mengira orang kata mungkin ada sebarang kemungkinan akan berlaku, mungkin disebabkan kematian dan sebagainya. Datuk? Fatin, saya rasa begini. Kalau lelaki tu berwibawa, buat tanggungjawab dia tak perlu ingatkan isteri dia. Saya suami tahu. Saya yang patutnya awak taati, tak perlu. Kita orang perempuan ni kalau tengok suami tu bertanggungjawab, soleh, yang ikhlas, kita akan taat punya lah. Betul. Tapi kalau misalnya suami yang ada masalah ni, yang tiap-tiap hari kena datang bagi tahu isteri dia, saya suami saya tak ni. habis-habis. Tak perlu sebenarnya. Pek, saya rasa kita kalah, Pek. Okey. Dan Bina setuju? Bina sangat setuju. So paling penting sebenarnya dalam rumah tangga ni nakkan keharmonian, kebahagiaan ni, orang kata Bina setuju macam Abang Fadil cakap tadi pada awal, memang kita kena selalu bersyukur and then kita memang kena mengikut kesesuaian pasangan kita. So sebenarnya kalau kita betul-betul ikhlas, kita betul-betul sayang, tulus pada suami kita, kita jangan bebani suami kita. Begitu juga dengan suami. Kena sama-sama give and take. Maksudnya kita kena utamakan keperluan daripada kehendak. Okey. Apek sih, kata-kata sebagai seorang suami yang sedia Apek daripada awal mengambil cabaran sebagai seorang suami dalam bertanggungjawab. Saya rasa pun itu satu yang inspirasi yang baik kepada para suami dan lelaki di luar sana sebenarnya. Pesanan daripada saya, kalau dah berkahwin tu kata masing-masing bincang, janganlah ambil mudahlah benda ni. Sebab alam berumah tangga ni dia berat lagi daripada bertunang. Bertunang tu ujian dia lain, kahwin ujian dia lain. Tapi masing-masing kena orang kata inilah faham memahami. Betul. Berkomunikasi Saya sebenarnya ikut hati tak puas hati sebenarnya tak ada, tapi kita dah habis masa dah. Okey, dan salah atau tidak wanita berduit? Salah atau tidak? Tak salah. Tak salah. Tentu sekali tidak. Binda? Tak salah. Cantik. Tapi tak apalah, dah habis. Tapi kita kena buat episod 2. Okey, itu antara mungkin manfaat dan juga pencerahan ilmu-ilmu keterbukaan diri kita yang mana kita percaya rezeki itu untuk dikongsikan, rezeki itu untuk kita memudahkan urusan orang lain. Insya-Allah akan ada keharmonian dalam rumah tangga. Dan ambil hatilah pasangan. Antara cara nak ambil hati pasangan, belajar buat sandwich. Yang mana sekejap lagi kita akan kongsikan bersama anda. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, masih lagi bersama kami. Okey, kita nak reda-redakan untuk para suami. Kita nak belanja ni antara manisan-manisan yang kita nak bawakan. Manisan-manisan. Okey dah. Dan juga kita nak bawakan puff sardin dan juga tuna. Apa yang tertera lah dekat sini, kita nak tanya dengan lebih mendalam bagaimana cara membuat dia. Okey. Pasangan suami isteri ini, Cik Akmal dan juga Puan Nur Hidayah. Jadi tak salah Puan Nur Hidayah ada duit sendiri? Boleh. Okey, baik. Ini menarik jika kita nak bawakan kepada anda tentang macam mana kita nak buat puff sardin dan juga tuna. Jangan lupa ini tentang puff. Puff ni yang rupa dia macam roti-roti yang puffy punya roti tu kan. Kadang-kadang pegang tahu mendengar tapi tak tahu macam nak buat. Jadi macam mana boleh kongsi dengan kita ni? Okey. Okey, yang kita tunjuk sekarang. Baik, silakan. Okey. Untuk sardin ni, kita buat simple je lah resipi kita hari ni. Ni kita boleh pakai, kalau tuan-tuan perempuan kat rumah boleh pakai puff pastry yang instant atau
roti pun boleh. Jadi roti pun boleh roti pun boleh. Ni kita buat sendirilah. Dia punya pastry dia. Okey, ni mula kita masukkan ni sardin yang dah dilenyek, lepas tu kita masukkan sikit bawang. Kita angkat dia cik dia. Okey, kita tunjuk. Mana campurlah sardin tu dengan campur bawang lepas tu kita peras limau. Dalam 2 biji macam tu. Ada limau. Ini sesuai juga kalau mungkin kita buat bekalan untuk anak-anak ke sekolah. Boleh. Kan? Betul. Fatin dah dapat idea lah. Biasa tu. Okey, tapi kadang budak-budak makan sardin. Picky jugalah, tapi kita boleh kita kena bagi cuba, betul. Kerana kalau kita tengok sandwich ni ataupun puff ni memang orang kata ada sumber proteinnya dan juga karbohidrat dan juga seratnya. Farin, nak cakap jugalah kalau kata suami pergi bekerja kan, isteri duduk kat rumah, tapi saya puji Cik Akmal, nampak dia bantu isteri dia sama. Awak boleh buat puff ni? Saya boleh cuba. Awak saya boleh tengok cuba. Hari ni saya tengah belajar. Okey. Cik Amal, baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini antara perniagaan suami isteri juga kan. Orang kata ni. Jadi sebenarnya cetusan idea awal kepada perniagaan ini mungkin boleh Cik Amal ceritakan tak? Okey, baik. Sebelum ni kita banyak kita bermula daripada online. Online. Kita online. Okey. Lepas beberapa tahun tu kita dah ada sambutan. Dah ada sambutan tu kita mula mencari kedai lah untuk kita buat mulakan perniagaan. Tapi asal pun kita orang dari butik jugalah. Butik, lepas tu kafe, lepas sekarang ni kafe dan bakery. Okey, butik dah tak ada lah. Maksudnya Puan Daya dan juga Cik Akmal memang ambil culinary ke ataupun memang bidang sebenarnya latar belakang pendidikan dan punya. Kami dua-dua bahagian engineering. Engineering, jurutera jadi baker atau tukar buat puff. Okey. Jadi baik, kita kembali dengan sardin kita dengan bawang dan limau tadi. Kemudian gaun kita letak je. Nampak menarik tu. Tapi kan Puan, kalau macam ni, kalau katalah kita pakai roti paling senang lah. Roti kita lenyek kan. Tapi kalau puff yang segera ni sebenarnya memang mudah jugalah, kita nak bancur dia tak ada masalah. Maknanya kita boleh cari dan buat kalau yang instant tu senang lah. Tapi kalau yang buat tu sadar jugalah tangan nak menggelek dia. Faham. Tapi untuk kita yang amatur ni, kita boleh beli yang instant lah. Okey. Ini menarik juga. Ini kuning telur saya rasa. Telur. Sapukan pada hujung. Okey, nak lekatkan dia ya. Lekatkan je. Okey. Sebenarnya nak link jugalah pada topik kalau Puan Hidayah kan, daripada seorang engineer berubah profesionnya menjadi seorang suri rumah juga dan ada pendapatan sampingan. Kenapa agaknya? Lebih kepada kita nak jaga anak sendirilah, lepas tu dengan masa, lepas tu lebih ada banyak masa dengan keluarga lah. Kira macam yang bisnes ni, dalam masa yang sama kita jaga anak, lepas tu kita boleh ramai sebenarnya dah lebih mudah nak fleksibel bersama dengan keluarga dan anak-anak. Okey. Cik Amal, ni dah siap nampaknya. Dah terlekat dah dia punya. Okey, jom kita masukkan ke dalam ada ke oven ke macam mana? Ni, air fryer. Ni air fryer. Saya pun nak cari dia punya plug tu. Saya nak cari dia punya plug tu. Kita buat yang lagi mana tu ada oven kat bawah dia kan. Rupanya ni. Okey. Okey Okey, baik. Dah. Okey, yang ni kita buat yang tuna pula. Oh, tuna. Tadi kita sadar. Okey. Baik, sila. Okey, maknanya selalu kalau saya nak tanyalah. Orang pilih sardin dengan tuna ni sebenarnya apa beza selalu je dari segi rasa ataupun minat kegemaran? Minat kot. Minat dan rasa lah. Rasa berbeza. Nanti kita boleh rasalah kejap lagi. Nak rasa sekarang pun boleh? Tuna ni, sekarang pun ada. Tuna kalau orang-orang yang sihat dia cakap apa? Protein dia lebih tinggi. Kerana kesihatan lah kan? Kalau kita tengok ni, seorang suami yang sedang buat, nampak suami saya sedang belajar. Ada ni. Awak nak tolong Cik Akmal boleh? Tak apa, Cik Amal pun dah siap dah tu. Pandai Saya ada satu dia. Nanti saya buat. Saya bakar. Okey. Apa lagi yang ada yang disediakan Puan Hidayah selain daripada sandwich kita? Okey, ni kita ada Portuguese egg tart, ni chicken pie, ini kita punya croissant, cinnamon roll dengan pineapple strudel. Dan kita ada juga ni, warna-warni. Ya Allah, sedapnya. Tertinggal pula. Tertinggal apa tu? Lasagna. Ni cottage pie. Lain lah. Okey. Ini sedap ni. Sarang semut atau gula hangus. Ini butter cake dan juga brownies. Ya Allah, sedapnya Puan Hidayah. Kafe je mana ni semua dia kafe. IG-nya Cik Amal. Ya, IG boleh hubungi kami ataupun follow kami di IG Dash Gallery.
DYSE. Okey. Nak tahu tugas saya? Nampak? Okey. Jom, Ni masuk. dia nak Okey, masuk. tengok. Dah siap. Ui, magic. Okey dah. Kita tunjukkan kepada kamera. Fatin boleh rasa satu Fatin? Panas. Okey, sambil-sambil kita nak rasa ni. Okey. Fatin sambil Fatin rasa tu, kita ucapkan terima kasih lagi kepada tamu kita dan kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ni. Macam mana Fatin? Okey? Nampak saya yang bakar. Sedap betul nak makan Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, kita kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Fatin, awak takut hantu tak, Fatin? Takut juga. Orang kata hantu ni menakutkan, tapi yang hantu yang ini ni kelakar dia kata dia ni. Betul-betul. Okey, jom kita nak kongsikan. Ni antara persoalannya, boleh ke Lang Sui dengan Pontianak together? Anda rasa macam mana? Katanya ada konflik antara hantu-hantu dan siapa yang bakal jadi pemerintah bagi kesemua hantu. Wah, ada leader. Ini kisah dunia hantu. Itu kata ini tak menakutkan. Jadi jangan lupa untuk saksikan Cik Lang Sui ditonton pada setiap Khamis dengan melanggan tonton sekarang untuk pengalaman menonton secara eksklusif hanya serendah RM9.90. Ya. Ni tak takut ni, seronok ni kalau tengok ni. Bukan ada Cik Lang Sui je, ada macam-macam lagi cerita-cerita hebat dan menarik di sana. Jadi langgan RM9.90 sahaja. Cik Lang Sui. Ya. Okey, yang ini baik. Cik Lang Tin. Lang Tin. Ada komen? Ada komen. Okey, jom kita nak baca sedikit lah kalau sempat. Ini daripada Nurul Azira. Saya suri rumah dan bergaji bisnes online secara diam-diam, suami tak tahu. Bila company tempat kerja suami bankrupt lingkup, sayalah yang hulur duit dan kerja keras. Saya sentiasa bersyukur. Saya tak pernah berkira. Saya lebihkan pada keperluan dan suami agak terkejut bila saya sendiri selesaikan masalah dengan hutang. Alhamdulillah, syukur rezeki anak-anak. Nampak? Siapa yang tolong? Okey, betul. Jadi ini antara sebenarnya persetujuan dan sebenarnya ada lagi satu backup plan kepada kesejahteraan rumah tangga. Mungkin satu lagi yang kita cakap daripada Zaitun Zaitun kita cari Zaitun jap. Okey. Tak jumpa pula Zaitun ni. Okey. Okey. Boleh ke? Boleh, silakan. Dulu saya seorang jururawat. Okey, dan kemudian silakan. Jauh sangat saya nak baca. Jauh sangat tu. Yang mana satu ni? Internet saya. Saya berhenti kerja sekarang walaupun suri rumah sepenuh masa. Saya seorang pengasuh juga. Saya cari duit poket untuk membeli apa-apalah. Jadi suami bagi juga, alhamdulillah. Alhamdulillah jugalah saya dapat nampak tu. Power motor kan. Jadi ini sebenarnya nak dirumuskan sebenarnya. Dan dirumuskan sebenarnya tidak salah untuk isteri cari duit, komunikasi, persetujuan, keredaan suami dan isteri. Isteri meredai suami, suami meredai isteri. Betul. Maksudnya dekat sini kalau gaji RM1,000 cara hidup RM1,000, kalau gaji RM3,000 cara hidup RM3,000 dan kita ada keterbukaan dan janganlah cuba-cuba untuk nak lawan siapa lagi banyak dan sebagainya sebab rezeki tu Allah yang bagi. Dan kemudian ada kalanya juga rezeki yang tak disangka. Rezeki bukan saja wang ringgit kesejahteraan tetapi jodoh juga adalah rezeki. Jodoh yang tak disangka. Menarik ni. Ini menarik. Esok menarik ni. Oh ya. Dan mungkin juga anda boleh startlakan hantarkan komen-komen dan pandangan anda berkenaan jodoh tak disangka, pengalaman-pengalaman anda. Kita bawakan tetamu ni bukan biasa-biasa. Kenapa saya kata seronok? Esok kami bawakan Sabri Yunus dan juga Angeline Tan ke baru. WHI. Kita nak mendengar kisah daripada mereka. Jadi pastikan anda bersama kami esok jam 12 tengah hari bersama kami di Wanita Hari Ini. Ya, terima kasih untuk perhatian dan masa anda bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Okay? Jaga diri anda. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Sambung. Hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Pusawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia.